Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di Ruangan Radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan kita nak bersama-sama mendengarkan perkongsian menerusi rancangan resolusi. Kita ada tetamu kita yang dah pun sampai di konti ini. Tapi sebelum tu, kita nak wawarkan kepada sahabat-sahabat kita. Anda boleh sama-sama tonton juga di Facebook dan juga di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan menerusi perbincangan kita boleh berinteraksi bersama-sama di WhatsApp konti. Taliannya 01129004 juga. Soalan, pertanyaan boleh letakkan di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Okey? Dan jom nak kenal-kenal dengan tetamu kita yang dah pun sampai di konti. Masya Allah, mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Profesor Madya, Surveyor Dr. Nuralfi Shah Sulaiman merupakan pengarah Kanzu Research dari Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat walafiat. Masya Allah, sampai dari UTHM ni kan. Ya, betul. Saya terbayang apa tahu? Saya terbayang library dia. Itulah library dia besar. Yang sangat besar tu kan, yang banyak rujukannya. Ya. Kan. Dan bagaimana perjalanan ke Radio IKIM? Okey kah? Okey, alhamdulillah. Kita tadi ada briefing RFP di Putrajaya, dan kita bergegas ke sini dan alhamdulillah lah kita sampai tepat pada masanya. Lebih awal. Syukur alhamdulillah. Masya-Allah, dan selamat datang hadir ke Radio IKIM kan Prof. Dan yang paling utama sebab kita nak dengar pasal tentang Kanzu Research yang Prof sedang laksanakan dan ada kaitan sebenarnya dengan wakaf digital. Tapi sebelum tu di awal ni kita nak dengarkan dahulu apa yang dimaksudkan dengan Kanzu. Nama macam nama Jepun, ya tak? Kan? Itulah dia. Dan mengapa Kanzu dipilih sebagai nama dan diintegrasikan bersama dengan perkataan research di situ? Silakan Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kanzu ni berasal daripada bahasa Arab. Dia bukanlah bahasa Jepun. Kanzu ni saya tubuhkan pada tahun 2014 bila mana pada ketika itu kita cuba apply satu grant daripada British Council. Dengan jumlah lebih kurang 1 juta. Alhamdulillah kita gunakan perkataan Kanzu Research, bermakna Kanzu itu sendiri membawa definisi tempat simpanan barang yang berharga. Atau tempat simpanan harta yang dipendam. Jadi bila saya fikir-fikir, bagus kalau saya namakan sebagai satu tempat penyimpanan barang berharga sebagai perbendaharaan, sebagaimana kita tengok masuk Kanzu ni juga didefinisikan sebagai kata lain suratul Fatihah. Jadi saya letakkan Kanzu dan saya integrasikan dengan perkataan research. Dan resilient built environment itu membawa definisi bahawa Kanzu menjalankan segala research, segala penyelidikan yang berkonsepkan daya tahan alam bina yang terdiri daripada manusia, bangunan, proses kerja, sustainability dan pelbagai lagi. Itu definisi Kanzu. Jadi kita harap definisi ini berkembang jadi tempat yang membawa banyak manfaat. Tempat simpan yang manfaat. InsyaAllah manfaat ilmu lah. Itu cerita dia kan. Dan mengapa jadi pilihan Prof untuk penyelidikan ini? Ada apa-apa permintaan, dan bila Prof tengok dari sudut industri kita sekarang ni, apa yang diperlukan? Bila kita tengok perkataan Kanzu Research,
saya letakkan dia punya tema di situ resilient, sebab kita melihat daya tahan itu penting. Daya tahan, resilient build environment. Nowadays kita tengok banyak konsep menitik beratkan perkataan resilient. Resilient ni konsep dia macam bunga lotus. Banyak hujan, banyak petir, you sakit, tak apa. Tapi kemudian you bangkit. Itu kita panggil sebagai resilient. Kita bila kita kenang balik isu yang berlaku pada ketika COVID-19 dulu, kita tengok bahawa ramai kita yang cuba untuk kita kata bersikap seperti lotus tadi, cuba berdaya tahan. Dan alhamdulillah ada yang tewas, tetapi ada yang berjaya melepasi tahap itu ataupun kita kata ujian, dan akhirnya kita perlu bangkit sebagai lotus tadi dalam bentuk build back better. Bangkit lebih baik, lebih bersedia, if anything happen in the future, kita lebih kuat. Jadi resilient ni kena ada pada semua orang sebenarnya. Jadi saya letakkan perkataan resilient juga refleks kepada climate change adaptation dan segala research yang berhubung dengan bencana. Itu dia. Okey, baik. Dalam kajian, siapa yang terlibat? Okey. Adakah agensi-agensi lain juga turut sama? Kita melihat kepada jenis-jenis projek yang kita jalankan. Sehingga kini kita telah menjalankan banyak projek yang berhubung dengan resiliency ni berdasarkan kepada geran-geran yang kita perolehi. Geran tertinggi terkumpul yang terbanyak kita pernah terima adalah dengan Global Challenge Research Fund dan juga EPSRC ataupun Engineering Physical Science Research Council daripada UK. Dengan jumlah kita kata grant sebanyak lebih kurang 8 juta ringgit Malaysia, dan kita berjaya membawa kumpulan penyelidik daripada 4 negara bersama kita. Maknanya daripada UK, daripada Sri Lanka, daripada Pakistan dan kita juga Malaysia. Kita sama-sama melaksanakan research yang bertajuk Mobilize. Mobilize ni maksudnya collaborative multi-agency platform, maknanya digital platform for building resilient community dalam menangani bencana. Dan kita boleh buat berbagai jenis bencana, apply berbagai jenis bencana menggunakan platform ni lah. Untuk case study kita bagi projek Mobilize, kita gunakan bagi Kerajaan Negeri Sarawak, dan kita mengambil Kuching sebagai kita punya kawasan kajian bagi bencana banjir. Itu dia. Itu dia Mobilize projek tadilah. Dan setakat ni alhamdulillah partisipan dan kita bekerjasama dengan banyak pihak seperti Sarawak Multimedia Authority, Sarawak Digital Economy Corporation, dengan Tegas Digital Village, dan banyak pihak daripada Sarawak yang mencuba menjadi pemula, kita kata rakan research pertama yang menggunakan Mobilize Digital Platform ni di negara kita. Kita mengalung-alungkan lebih banyak agensi untuk bekerjasama, dan insyaAllah saya rasa banyak langkah yang kita boleh teruskan selepas ini. Berapa lama tempoh yang dah dimulakan penyelidikan tersebut, Prof, dan sampai hari ini? Untuk Mobilize digital platform ni kita mulakan semenjak tahun 2018. 18 dan kita tamat pada penghujung tahun 2022 yang lepas. Tetapi dia baru tamat disebabkan kita ada masalah COVID dah. Jadi apabila kita mengambil Sarawak sebagai kita punya case study, saya dan saya punya tim terpaksa menangguhkan beberapa perjalanan, beberapa proses pengumpulan data, beberapa proses cerapan data-data ke dalam sistem, dan ini mengambil masa. Jadi disebabkan itu kita mengunjurkan 1 tahun daripada tempoh sebenar kajian, sehinggalah sepatutnya tamat pada penghujung 2021, tapi kita tamatkan pada penghujung tahun 2022. InsyaAllah selesai dengan baik di UTHM. Sampai juga tu kan. Sampai juga titik penutup dia. Yang bagusnya sebab kita lihat pengurangan risiko bencana kat situ dan ada kaitan juga dengan wakaf digital. Kejap lagi Prof akan maklumkan kat kita macam mana pula Mobilize Digital ni ada kaitan dengan wakaf digital di situ. Okey, kita nak berehat seketika, Prof. Dan jangan ke mana-mana juga buat rakan-rakan pendengar yang terus tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Kita akan kembali selepas ini dan terus kekal berada di situ. Kembali di Radio IKIM selepas ini. Pekerja itu
akan kita tempuhi setiap hari bagi orang yang bekerja. Kerana itu biarlah suasana kerja itu suasana yang ceria. Biar kita menjadi orang yang pertama menceriakan orang lain. Kerana itu hadirin, hendaklah kita yang pertama sekali umpamanya memulakan senyuman. Sebab senyuman itu adalah suatu sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu itu ke wajah saudaramu itu adalah suatu sedekah. Tidak ada orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ma ra'ayna akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah kami melihat orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikatakan, "Do smile. If you smile, you will make the whole world very bright." Hendaklah engkau senyum. Kerana kalau engkau senyum, engkau akan menjadikan dunia ini sangat ceria. Begitu juga akan ceria dalam suasana pekerjaan rakan-rakan, akan disenangi dan akan menghasilkan suasana kerja yang sangat harmoni dan sangat tenang. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang meninggalkan penipuan yang merupakan suatu kebatilan, nescaya dibinakan istana untuknya di persekitaran syurga. Sesiapa yang meninggalkan perbalahan sedangkan ia berada di pihak yang benar, nescaya dibinakan untuknya di pertengahan syurga. Sesiapa yang mengelokkan akhlaknya, dibinakan untuknya di tempat tertinggi di dalam syurga. Riwayat At-Tirmizi. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq masih lagi temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Resolusi bersama-sama dengan tetamu kita iaitu Profesor Madya Surveyor Dr. Nurul Shah Sulaiman, merupakan pengarah Kanzu Research dari Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, dan kita ada perbincangan berkaitan dengan Mobilize Digital Platform dalam pengurangan risiko bencana dan wakaf digital. Okey Prof, ada yang bertanya ni, boleh tak Prof perhalusikan lagi apa yang dimaksudkan dengan Mobilize? Okey. Saya cuba mudahkan kita, kalau kita pakai bahasa research nanti ramai orang kurang faham. Jadi kita maksudkan di sini Mobilize itu sesuatu kita kata alat yang kita bina dalam bentuk dua komponen. Pertama wujud dalam bentuk physical tabletop. Macam you punya monitor tu, you levelkan, so dia boleh jadi macam meja. Tetapi ada skrin, yang mana skrin itu akan diletakkan data-data penting dalam pengurusan bencana dan juga pengurusan aset dan fasiliti. Sebagai contoh, kita letakkan data-data berhubung tentang beberapa perkara berkait dengan risiko bencana. Contohnya data-data tentang hazard, exposure, keterdedahan, dan juga data-data berhubung dengan vulnerability, community yang kita kata rentan dan sebagainya. Jadi platform ini kita layerskan, kita masukkan data-data dari segi geospatial. So data geospatial ini didatangkan oleh semua agensi yang terlibat. Sekiranya bomba sebagai contoh masukkan data-data GIS mereka, mereka boleh letakkan contoh data-data di mana balai bomba, apa lagi atribut yang boleh masuk, segala macam atribut, tetapi kita boleh plotkan dia menggunakan digital platform ini supaya kita tahu di mana duduk letak dia menggunakan latitude dengan longitude dia. Jadi kita tahu jelas. Kalau kita boleh mapkan data-data contoh daripada Kementerian kita kata Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, jadi kita boleh tahu di mana letaknya golongan kurang upaya, golongan warga emas, mengikut kita kata latitude dengan longitude tadi. Maknanya kita dapat data-data yang tepat.
Sekiranya banjir berlaku, sebagai contoh, kita tahu di situ ada warga emas. Ada orang kat situ. Jadi untuk pihak bomba melaksanakan search and rescue, sebagai contoh, dia boleh klik on the mobilized platform tadi, tengok layers by layers of information. Kalau daripada bomba, tengok data bomba apa yang ada. Kalau daripada Kementerian kita kata Jabatan Kebajikan Masyarakat, so kita ada data warga emas. Kalau kita kata data tentang sungai, data berhubung banjir. Even di platform ini kita boleh letakkan 100 years flood extension data. Maknanya historical data on banjir kita boleh tengok oleh pelbagai agensi yang menggunakan platform ini, yang mana apabila banjir berlaku, isu paling utama yang kita hadapi sekarang adalah koordinasi. So termasuklah bila kita relate dengan digital wakaf, kita akan menghimpunkan kita kata kekayaan dan hasil orang Islam dari segi wakaf dan juga dari segi asnaf tadi, pengurusan zakat terutamanya. Jadi kalau kita tengok kepada wakaf, kita akan menguruskan aset dan fasiliti terdiri daripada, kita tahu wakaf kita ada wakaf am dan juga wakaf khas. Kalau kita tengok contoh harta tanah wakaf seperti kubur, masjid, sekolah agama, rumah kita kata warga emas, rumah orang kurang upaya dan sebagainya. Apabila kita plotkan aset-aset dan fasiliti ni di dalam mobilized system mengikut layers of GIS information ni tadi, so dengan mudahnya apabila bencana berlaku, aset-aset ini dapat diselamatkan dengan lebih cepat. Bagi orang kurang upaya, sebagai contoh warga emas, untuk search and rescue yang dilakukan oleh pihak bomba, automatically once you on the system, you boleh tahu di mana mereka berada. Mereka ni frail, lemah, susah, weak kita nak angkat dan selamatkan. That's why I kata platform ni pihak bomba sangat memerlukannya. Dan boleh guna untuk memudahkan kerja-kerja menyelamat terutamanya. Termasuklah dari segi kita kata pemulihan aset-aset bencana yang ada dimiliki oleh negara kita lah. Okey. Dan kalau kita kata digital wakaf, saya suka menyentuh apabila berlaku bencana, sebagai contoh, kita lihat kepada zakat bersama-sama sekali, selain daripada kita kata aset wakaf yang telah kita kata musnah ataupun kita kata mengalami kerosakan dari segi fizikal, itu kita sebut pasal wakaf. Tapi bila kita cakap pasal zakat pula, pengagihan dari segi bantuan bencana, dengan mudahnya apabila kita dapat memasukkan data-data golongan-golongan penerima kita kata bantuan, bantuan makanan, bantuan wang ringgit dan sebagainya. Kita ada 8 golongan asnaf. Kita faham pertama kita kata golongan fakir, golongan miskin. Jadi apabila kita berjaya plotkan ataupun kita geotaggingkan dia di dalam sistem mobilize ni, ini bermakna mudah untuk kita cari mereka. Jadi kita tahu di kawasan looking at the boundary of the system yang ada dalam mobilize tu, you boleh tahu katakanlah di kawasan kita kata Petaling Jaya. Okey, Petaling Jaya, so kita pernah melaksanakan pembentangan di hadapan Menteri Besar Selangor pada ketika itu, dan kita tunjukkan bagaimana MPPJ berjaya bersama kita untuk plotkan data-data penerima bantuan. Sama ada mereka adalah dari golongan asnaf, mereka dari golongan fakir, mereka menerima bantuan daripada JKM dan sebagainya. Jadi apabila berlaku bencana, untuk kita agihkan bantuan sangat mudah, untuk kita melakukan pencarian pun sangat mudah, dan untuk kita kata melakukan segala ataupun setiap proses dalam pengurusan bencana itu akan menjadi lebih cepat, lebih agile, tangkas. Saya suka menyebut, kalau kita kata agile ni, definition dia refleks kepada monyet. Pasal apa? Monyet ni dia pantas, dia tegas, dan dia bila dia kuat, bila berlaku sebarang bencana dia kena bergerak dengan pantas, dan pada masa yang sama dia tidak jatuh. Itu sebab environment ataupun kita panggil ekosistem yang kita bangunkan dalam sistem mobilize ni terdiri daripada ARA environment, yang kita panggil sebagai agile, resilient dan juga adaptive. Adaptif ni kita banyak kepada kerajaan, kepada government. Sebab tu kita pakai konsep, bila bencana berlaku kita menggunakan konsep adaptive governance. Adaptive governance maknanya semua agensi, semua pihak, terutamanya pemegang taruh yang mengurus selia public pada ketika bencana, perlulah kita kata lebih kita kata adaptif, maknanya
macam orang Melayu kata lah, masuk kandang kambing you kena mengembek, macam Jepun lah. Kalau dulu Jepun, kalau kita tengok Jepun dia selalu berlaku bencana. Jadi tidaklah sebagaimana kita, tetapi apabila kita kerap, acap kali berlaku bencana, kita kena follow, adapt dengan apa yang berlaku di negara mereka supaya kita boleh apply tingkah laku ataupun tindak balas yang serupa dan sama kepada rakyat lah terutamanya. Masya Allah, begitu menarik sekali apabila dapat hasilkan kajian tersebut dan bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan boleh gunakan kaedah ini untuk salurkan bantuannya, untuk hantarkan bantuannya dengan cepat dan tangkas lah kan, seperti apa yang Prof maksudkan tadi. Masya Allah. Dan setakat mana pelaksanaan sehingga hari ini dilaksanakan Prof? Okey. Sebagaimana saya maklumkan tadi, research mobilize ni telah pun selesai dilaksanakan di UTHM oleh tim Kanzu Research, dan akhirnya kita pun telah diterima untuk diletakkan mobilize system ini ke dalam sebuah, kita panggil sebagai living lab. Living lab ni kita telah namakan sebagai Resilient Forward, Resilient and Agile City for Future. Dan living lab ini terbentuk sebanyak 2 buah lah. Kita kata kita bangunkan 2 buah living lab. Resilient Forward Lab ini pertamanya di UTHM, dan keduanya adalah di negeri Sarawak, di kita panggil sebagai SIOC, Sarawak Integrated Operation Center, di Kuching itu sendiri. Dan alhamdulillah pada September tahun lepas, Premier Sarawak, yang berbahagia Premier Sarawak telah pun bersetuju untuk launch kita punya living lab ini di negeri Sarawak. Dan alhamdulillah saya rasa ini satu penerimaan ataupun kejayaan yang sangat besar bagi Kanzu Research dan juga UTHM apabila diterima oleh negeri Sarawak sebagai salah satu research yang dibangunkan untuk, kita kata, diterjemahkan, ditranslatekan kepada praktis, terutamanya kepada agensi-agensi yang berada di negeri Sarawak. And suka saya memaklumkan bahawa Sarawak, negeri Sarawak adalah penerima pertama dan utama bagi mobilize platform ini, insya-Allah. Harapnya akan lebih berkembang mekar selepas ni kan. Mungkin banyak lagi agensi-agensi yang turut menerima manfaat daripada sistem yang dibangunkan ini kan. Kita mengharapkan ada negeri-negeri lain yang sudi datang melawat kita, membincangkan apa yang kita boleh bantu untuk mengurangkan risiko bencana ini secara digital. Semua dah beralih digital. So now this is a time yang mana kita kena bertukar, bersedia, terutamanya dari segi data-data berhubung dengan, kita kata, fizikal, bentuk rupa bumi, data-data kita kata hazard, ataupun data-data berkaitan dengan keterdedahan bencana, dan juga data-data terutamanya golongan rentan yang perlu mendapat tumpuan apabila banjir atau sebarang bencana berlaku. Baik, Masya Allah, saya rasa macam ada dalam kelas penyelidikan dengan Prof. Boleh buat master PhD ni, cewah. Dijemput. Dengan selamatnya. Amin. Doakan semoga ini satu usaha yang bagus, dan tahniah di awalnya Prof bersama dengan tim yang turut sama-sama membangunkan mobilize ini. Semoga dapat lagi kita capai yang terbaik selepas ni, insya-Allah. Kita akan bincang lagi bersama dengan Prof apa pula perancangan selepas ni dan langkah-langkah aturan berikutnya untuk mengembangkan lagi penggunaan mobilize digital platform ni, insya-Allah. Insya-Allah. Ya, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid Negeri Pahang. Masjid Negeri Pahang yang pertama telah dibina pada tahun 1888 di Kuala Lipis, sewaktu Kuala Lipis menjadi ibu negeri Pahang. Masjid yang lebih dikenali sebagai Madrasatul Firdaus adalah bangunan tertua di Kuala Lipis. Ia telah dibina oleh seorang saudagar dari Yaman yang bernama Habib Hassan. Beliau telah mewakafkan tanah untuk pembinaan masjid ini. Pada asalnya, atap masjid diperbuat daripada papan. Masjid ini telah dijadikan Masjid Negeri Pahang kerana Kuala Lipis merupakan ibu negeri Pahang pada tahun 1898 sebelum ia dipindahkan ke Kuantan pada tahun 1955. Menurut cerita orang tua-tua, salah satu keistimewaan dan keajaiban masjid ini ialah ia tidak pernah ditenggelami air walaupun bandar Kuala Lipis telah beberapa kali dilanda banjir besar sehingga diisytihar darurat. Kedudukan masjid di tebing Sungai Jelai juga tidak terjejas walaupun banjir melanda pada tahun 1926 dan 1971. Imam pertama masjid ini bernama Imam Awang yang berasal dari Indonesia. Manakala anak tempatan yang pertama menjadi imam ialah Imam Kawi.
yang merupakan imam kedua masjid ini. Pada masa itu, gaji para imam dibayar dengan menggunakan wang kutipan zakat. Imam yang pertama menerima gaji daripada kerajaan ialah Imam Saleh bin Husin. Pada tahun 1980, pengurusan masjid ini telah diambil alih oleh masyarakat India Muslim sehinggalah sekarang, dan pada ketika ini, masjid ini dikenali sebagai Masjid India. Masjid Negeri Kuala Lipis adalah aset penting negeri Pahang yang wajib dipelihara. Adalah baik jika reka bentuknya dikekalkan agar nilai estetika masjid bersejarah ini tidak terhapus. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Tuhanku, ampuni alpaku, pegang erat imanku. Tidak pernah luput, maupun kau memilih penyairati berkelanjutan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, saya Syafiq, temakan untuk Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Resolusi. Kita bersama-sama dengan tetamu kita iaitu Profesor Madya Surveyor Dr. Nurulfi Shah Sulaiman, merupakan pengarah Kanzu Research dari Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Kita bincang-bincang mendengarkan perkongsian berkaitan tajuk kita iaitu Mobilize Digital Platform dalam pengurangan risiko bencana dan wakaf digital. Di awal tadi Prof dah berikan makluman kepada kita betapa kita tahu pentingnya respon yang pantas apabila adanya Mobilize Digital Platform ini. Dan bila Prof hasilkan kajian seperti ini, apa perancangannya pada ke depan pula ni kan? Ada tak apa-apa integrasi daripada projek yang dibangunkan ini yang terlibat juga sama? Bagaimana Prof? Okey, perancangan kita merancang tapi Allah yang menentukan. Alhamdulillah, walau macam mana pun kita cuba usaha yang terbaik. Itu yang kita nak. Jadi dari segi perancangan masa hadapan, apabila projek ini telah pun selesai, adalah kita nak melaksanakan kerja-kerja kita kata living lab tadi. Kita nak Mobilize platform ini digunakan sebaik-baiknya oleh negeri-negeri yang terlibat. Setakat ini, sebagaimana saya maklum di peringkat awal tadi, adalah di Sarawak, di Kuching, dan juga di negeri Johor. Di UTHM sendiri ada kita punya Resilient Forward Lab. Dan di UTHM kita pun dah selesai kerja-kerja kita kata renovasi kita di peringkat yang terakhir. Dan insyaAllah kita akan launch kita punya Resilient Forward Lab di UTHM itu. Di platform kita ni ada diletakkan di dalam lab ini. Saya jemput semua pihak-pihak kita kata berkepentingan, agensi-agensi yang terlibat dengan pengurusan bencana, pihak berkuasa tempatan, majlis-majlis agama untuk datang tengok dan melawat dan menggunakan research yang bernilai 8 juta ni. Kalau nak kata kita nak mencari dana sendiri dari universiti sangat susah. Maknanya ada banyak dikata usaha, tetapi apabila kita berbuat, kita ada direzekikan Allah, negara kita ini dapat peluang, research yang sangat baik ini gunakan, manfaatkan. Dan pada pandangan saya juga kita kena aktifkan living lab ini bagi bencana-bencana yang akan datang yang kita tak tahu bila akan berlaku. Sebagaimana yang berlaku di Turki, kita tengok bencana yang berlaku. Benda ni dia kalau kita belajar tentang bencana ni, dia datang sama ada dia bagi tahu atau tidak. Kalau dia bagi tahu, maknanya dia slowly dia akan datang dan kena kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita tak ada warning. Bila tak ada warning tu, kita kena ada early warning tu. Early warning tu kita kena faham. Jadi yang seterusnya, seperti mana saya kata tadi, banyakkan lagi kita kata pembacaan, penerokaan ilmu, lihat kepada research-research yang berada di sekitar kita, terutama pada generasi muda. Kenal pasti pakar-pakar. Kita nak jadi pandai ni, pakar ni banyak dalam dunia. Ada di Malaysia, ada di luar negara. Kontak, hubungi, baca supaya dapat kita percepatkan proses kita kata
tamadun, mentamadunkan bangsa kita supaya selamat, supaya kita kata agile tadi, resilient, dan kita punya maksudnya agensi yang mengurus kerajaan kita boleh berada dalam keadaan yang kita kata very adaptive, jadi adaptive governance, government yang sangat-sangat cekap dalam membantu kita kata rakyat dan public, terutamanya golongan-golongan yang vulnerable ataupun rentan tadi. Ya, masya-Allah. Itu saja. Baik, kalau kita lihat Prof sendiri menghasilkan kajian ini dan melihat sendiri bagaimana perkembangannya dah pun diguna pakai dengan case study-nya dekat Sarawak, tengok kegunaannya memang sangat memberangsangkan. Dan kita harapkanlah projek ini akan terus dapat membangun dan menjadikan kualiti lagi kepada manfaat ummah yang terutamanya, insya-Allah. InsyaAllah, saya doakan saya juga. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik Prof, mungkin di hujung ni apa pesan-pesan yang mana Prof sendiri melalui segala penyelidikan ini yang boleh dikabar-kabarkan kepada pendengar kita, Prof? Apa pesan-pesan akhirnya? Silakan. Pesan yang terakhir bagi saya ni daripada hati saya sendirilah. Bila kita buat research ni, bila kita mengaji, bila kita menuntut ilmu ni, sangat-sangat susah. Susah ni kita tak boleh quantifykan dia dalam bentuk duit, ataupun kita tak boleh terjemahkan dia. Dan of course orang yang menuntut ilmu ni ada banyak sangat halangannya. Dan antara yang paling perlu adalah sabar. Sabar. Jadi bila buat research ni, kadang-kadang saya rasa nak fail bila saya perlu ke UK untuk ambil platform, keluarkan daripada port dan kemudian hantar ke Sarawak. Pada ketika itu kita MCO. Jadi saya nak cari company untuk bawa datang ke UTHM, kemudian bungkus platform itu tadi, hantar naik flight ke Sarawak. Itu cabaran yang paling mencabar. Sedih, tapi kita rasa kita kena kuat. Sebab inilah ilmu. Aku ini Allah pilih supaya menjadi salah seorang yang kena laksanakan benda ni. Alhamdulillah saya ada pelajar research saya yang sangat baik, support daripada UTHM, terutamanya pengurusan tertinggi, dan alhamdulillah akhirnya kita diterima dan berjaya untuk Premier Sarawak. Kita berjaya ambil hati dia dan bersetuju untuk launch Living Lab di negeri Sarawak. InsyaAllah doakan projek ini akan berjaya. Amin. InsyaAllah semoga dapat capai hajat dan juga objektifnya di sana, kan, insyaAllah. Dan harapnya lepas ini lebih berkembang mekar, Prof. InsyaAllah. Apa yang dilakukan menerusi mobilize digital platform dalam pengurangan risiko bencana dan wakaf digital. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik. Terima kasih Syafiq. Amin. Terima kasih Aikim. Amin. Terima kasih juga berkongsi dengan kita dekat sini ni. Itulah faham dia. Ibu-ibu kita, ayah-ayah kita, apa itu yang dinamakan membelas digital platform tu, kan. InsyaAllah semoga beri manfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Baik Prof, sehingga waktu ini saja pertemuan kita. Moga dapat jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Kirimkan salam kita bersama dengan warga UTHM Johor. InsyaAllah. Dulu masa dekat UTHM satu kampus je, kan. Sekarang ada 2 kampus lah sekarang ni. Sekarang dah 2 kampus lah. Itulah. Masya-Allah, berkembang mekar. Sekarang kampus memang 2. Kita punya Living Lab pun dah ada di keluar daripada Semenanjung. Masya-Allah. Alhamdulillah. Inilah syukur syukur yang Allah bagi kepada kita semua, insya-Allah. Ya, harapnya berjaya, dapat capai, insya-Allah, memberikan manfaat, insya-Allah. Jumpa lagi Prof. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang terus ikuti di platform media sosial, di Facebook dan juga di YouTube IKIM Media. Kalau yang dah pun like, comment, share, insya-Allah banyak-banyak kita sharekan lagi. Moga dapat kita sebar-sebarkan bicara kita menerusi perbualan perbincangan ini. Moga dapat beri kefahaman, info yang baik-baik untuk anda juga. Okey, dan terus kekal bersama IKIM. Banyak lagi perkongsian selepas ini hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik